warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa untuk kelas yang kedua, kelas pendidikan terasi Islam. Ustaz ucapkan terima kasih kerana awak hadir untuk kelas yang kedua. Kita akan teruskan pembelajaran kita yang kita tangguhkan semalam. Semalam kita belajar tentang dua objektif. Yang pertama, objektif kita mengenal pasti maksud nama Allah Al-Azim dan juga Al-Hamid. Dan objektif yang kedua adalah kita mengetahui dan mengenal pasti dalil yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran berkaitan dengan nama Allah Ta'ala Al-Azim dan Al-Hamid. Dan hari ini insya-Allah kita akan teruskan dengan objektif yang ketiga yang merupakan objektif terakhir dalam tajuk yang kita belajar sekarang, iaitu tajuk Agung dan Mulianya Tuhanku. InsyaAllah kita akan teruskan objektif yang ketiga, iaitu kita mengenal pasti kepentingan beriman dengan Al-Azim dan Al-Hamid sebagai nama Allah Ta'ala. Kita wajib beriman dengan Al-Azim dan Al-Hamid. Dan apa kepentingannya? Kepentingannya yang pertama, seperti mana yang Ustaz letakkan poin-poin yang ringkas di dalam slide yang Ustaz sediakan ini, hasil daripada pembelajaran kita sebelum ini. Ini adalah slide yang seterusnya. Yang pertamanya, kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid sentiasa merasai keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena rasa bahawa Allah Ta'ala itu agung. Dan sebab itu kita perlu mengenal nama Allah Ta'ala Al-Azim. Yang kedua, membentuk peribadi yang berakhlak mulia. Manusia beriman yang mengenal nama Allah Ta'ala dan dia tunduk serta ikut dengan nama Allah Ta'ala ini, dia akan secara tidak langsung akan membentuk peribadi yang berakhlak mulia, yang ada adab dalam kehidupan. Yang ketiga, memupuk sifat bersyukur dan berterima kasih. Kenapa? Sebab nama Allah Al-Hamid menunjukkan bahawa Allah itu layak dipuji. Kenapa layak dipuji? Kerana dia memberikan kita pelbagai nikmat yang kita tidak boleh dustakan. Dan atas sebab itu kita perlu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Agung, kerana memberikan kita kenikmatan di dunia. Yang keempat, berusaha membaiki diri supaya menjadi manusia mulia. Kita perlu memperbaiki diri kita menjadi manusia yang mulia. Kerana manusia ni dia selalu melakukan dosa pada setiap masa, melakukan kesilapan pada setiap masa. Dan apabila kita kembali kepada Allah Ta'ala, maka itulah sebaik-baik sifat manusia, sikap manusia. Dan kita perlu membaiki dan memunasabahkan diri kita pada setiap hari. Dan yang kelima, melazimi sikap merendah diri dan tidak sombong. Apabila kita tahu bahawa Ta'ala sahaja yang layak dipuji melalui namanya Al-Hamid, Allah Ta'ala sahaja yang maha berkuasa dan maha agung seperti namanya Al-Azim, maka kita akan secara tidak langsung kita akan tahu bahawa kita tak perlu sombong, kita tak perlu bongkak. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala yang ciptakan kita. Hatta Allah Ta'ala yang menciptakan segala makhluk di muka bumi ni, kita tidak ada kekuatan seperti mana yang Allah Ta'ala miliki. Dan yang terakhir, selalu memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan menyebut Subhanallah. Subhanallah. Sebut selalu kita kena sebut zikir Subhanallah. Kita kena ingat bahawa Ta'ala ini Tuhan yang terpuji, dan kita menyebut Subhanallah. Hatta kalau kita nampak benda yang cantik-cantik, benda yang buruk, benda yang kita tidak sangka berlaku, benda yang kita rasa tidak patut berlaku, itu semua atas kekuasaan Allah Ta'ala yang menguasai segala-galanya. Jadi sebagai makhluk yang lemah, selalulah menyebut Subhanallah, memuji Allah Ta'ala. Dan seterusnya, muka surat 88 dalam buku teks pendidikan terasi Islam KSSR ini digariskan, penulis buku ni menggariskan berkaitan dengan bukti saya beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Dia menggariskan penulis menggariskan tiga poin, tiga isi
yang menunjukkan bahawa kita ini sebagai hamba yang beriman dengan Al-Azim dan Al-Hamid sebagai nama Allah Ta'ala, apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita jadikan bukti dan apa perlu kita ikuti. Yang pertama, saya seorang Muslim yang taat. Saya seorang Muslim yang taat, melakukan amal soleh dan menjauhi maksiat. Slide yang seterusnya. Saya seorang Muslim yang taat, melakukan amal soleh dan menjauhi maksiat. Sebagai hamba yang taat, hendaklah kita melakukan amal soleh secara berterusan dan kita mengelakkan maksiat. Maksiat ni pelbagai lah. Kita buat dosa, itu semua dianggap sebagai maksiat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, saya sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Dalam keadaan susah maupun dalam keadaan kesenangan. Kerana Tuhan adalah satu-satunya tempat kita bergantung. Meyakini semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kehidupan dan berusaha dengan tekun untuk berjaya. Sebagai contoh, awak sebagai murid, awak nak berjaya. Awak nak menjadi orang yang pandai. Suatu hari nanti nak masuk universiti, awak nak kerja bagus. Jadi, langkah pertama yang perlu ada dalam diri kita selain daripada usaha adalah bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kita percaya kepada rezeki dan juga takdir yang Allah Ta'ala tetapkan. Kerana apa yang Allah Ta'ala tetapkan, walaupun kadang-kadang kita rasa buruk pada diri kita, sebaliknya sebenarnya Tuhan nak menyelamatkan kita daripada benda yang lebih teruk. Jadi Tuhan tetapkan takdir yang mungkin pada kita nampak macam kita tak suka, tapi sebenarnya baik untuk kita. Kerana Tuhan itu dia sangat menyayangi hamba-hamba dia. Dan isi yang terakhir yang digariskan oleh penulis buku ni, yang ketiga, saya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai hamba yang beriman, kita perlu bersyukur dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Saya mengagungkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menggunakan nikmat dengan sebaik-baiknya dan sentiasa memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita lihat sumber air. Kalau tak ada air, kita tak boleh mandi. Kalau tak ada air, kita tak boleh minum. Kalau kita tak minum, kita boleh mati. Itu menunjukkan kehebatan Allah Ta'ala yang mencipta air. Boleh ke manusia cipta air? Tak boleh. Manusia tak boleh cipta air. Jadi Tuhan ciptakan air dan Tuhan menjadikan benda itu perlu kepada kita asbab kehidupan. Menunjukkan bahawa di situ adanya kehebatan Tuhan. Jadi kita perlu gunakan nikmat air ni dengan sebaik-baiknya. Dan ianya menjadi satu bukti dan jadi satu sebab kenapa kita perlu memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Ustaz sediakan latihan. Seperti semalam juga, Ustaz sediakan latihan untuk awak. Latihan yang pertama, soalan yang pertama, salin nota seperti slide yang telah disediakan. Ustaz ada sediakan slide, ada 2 tadi kan? Tak silap Ustaz 2. 1, 2. Awak salin sahaja dalam buku nota dan latihan yang Ustaz bagi tahu semalam, buku tulis tu, buku nombor 4 tu, awak salin dalam buku tu. Kalau awak rasa macam, tak nampak lah slide Ustaz Syafiq ni kecil lah, awak boleh berhentikan video dan awak boleh besarkan. Kalau awak tak rasa macam tak nak tengok slide dalam handphone, awak boleh tengok dekat buku Pendidikan Islam KSSR, muka surat 87 dan juga muka surat 88. Dan yang kedua, latihan dalam muka surat 89. Soalan satu sahaja. Awak tengok muka surat 89, dekat situ ada tajuk kecil, minda cerdas. Awak tengok nombor 1, dia tulis dekat sini, bersama-sama dengan rakan kamu, sebutkan. Sebabkan awak tidak bersama dengan rakan awak abaikan dulu ayat tu, awak terus kepada poin dia yang pertama. Latihan yang pertama, nombor 1, maksud Al-Azim dan Al-Hamid, dan poin yang kedua, hukum beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid berdasarkan dalil nakli dan maksudnya. Ustaz ada tulis dekat slide ni, latihan di dalam muka surat 89, soalan 1 sahaja. Nanti awak jawab. Kalau siap, insya-Allah awak boleh tunggu sampai sekolah buka secara fizikal dan Ustaz akan check lah, Ustaz akan semak. Okey, sekadar itu saja kelas kita. Ustaz ucapkan terima kasih kerana hadir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan kita tutup kelas kita dengan tasbih kepada surah Al-Asr.